Ustazah Anisah binti Maksud merupakan seorang guru pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Lepar, Pekan, Pahang. Beliau mula berkhidmat di sekolah ini pada bulan April 2007 setelah 5 tahun berkhidmat di SMK Bengkalan, Lahad, Perak. Bermula Jun 2002 ketika berusia 23 tahun. Beliau merupakan graduan daripada Universiti Teknologi Malaysia, pemegang ijazah sarjana muda sains serta pendidikan pengkhususan dalam pengajian Islam. Assalamualaikum. Minat yang mendalam terhadap bidang pendidikan membuatkan beliau sentiasa berusaha mencari idea-idea terbaik bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Setelah setahun mendirikan rumah tangga, iaitu pada bulan April tahun 2007, permohonan beliau untuk bertukar ke negeri Pahang dengan alasan mengikut suami telah diluluskan. Beliau telah ditempatkan bertugas di SMK Lepar sehingga ke hari ini, dan ini merupakan tahun ke-20 beliau berkhidmat dalam bidang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai semua rakan-rakan guru seluruh Malaysia, apa khabar semua? Bercerita berkaitan amalan terbaik di dalam bilik darjah PDPR atau PDPC, saya bukan orang yang terbaik untuk memperkatakannya. Namun saya akan cuba kongsikan amalan yang telah saya praktiskan bersama murid-murid saya, khususnya sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR. Pastinya dalam bab ini pengalaman kita berbeza antara satu sama lain. Bagi saya, mengajar di kawasan luar bandar di mana kemudahan capaian internetnya yang amat terhad serta latar belakang murid dari keluarga berpendapatan rendah dan sederhana ditambah dengan kurangnya motivasi untuk belajar amat mempengaruhi saya dalam menyampaikan ilmu. Saya cuba mengaplikasikan pembelajaran di atas talian ini dengan cuba meminimumkan penggunaan data internet pelajar secara lebih fleksibel. Antaranya dengan menggunakan YouTube Live dan penghasilan video-video pengajaran yang dimuat naik ke YouTube. Kenapa YouTube? Sebabnya ia boleh ditonton pada bila-bila masa dan tidak terhad kepada waktu yang dikhususkan dalam jadual. Ini adalah dengan mengambil kira dapatan perbincangan saya dengan murid-murid berkaitan kekangan mereka dalam PDPR. Antaranya, yang pertama, data agak perlahan pada waktu siang, kadang-kadang tiada langsung. Kedua, murid terpaksa keluar ke tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan line yang agak laju kerana perkara itu sukar didapati di kediaman mereka. Ketiga, ada murid yang terpaksa bekerja pada masa-masa tertentu dan mengulang kaji semula apa yang diajar pada masa yang lain. Yang pasti, saya tetap memberikan modul nota dan latihan kepada murid yang tidak dapat akses kepada capaian internet agar mereka tidak akan ketinggalan dalam pelajaran. Saya juga biasanya memfokuskan kepada bagaimana cara untuk murid mengingat fakta-fakta penting dengan cara yang lebih mudah, umpamanya dengan kaedah lagu, kerana murid-murid saya ini jenis cepat bosan belajar. Salah satu lagi cara untuk menarik minat murid adalah dengan melibatkan mereka dalam sesi PDPR atas talian, seperti menjadi juru acara atau moderator. Dengan kata lain, mereka diberi peluang
mengelola perjalanan PDPR dan guru seolah-olah penceramah jemputan sahaja. Inilah yang menjadi daya tarikan kepada murid-murid lain kerana mereka ingin menyaksikan sendiri persembahan rakan-rakan mereka Nama di saya atas talian. Fariza binti Muhammad Johari dari kelas 5 Amanah SMA. Mana Ustazah ni? Lupa pula nak jemput Ustazah ke? Sebelum kita panggil Ustazah, harap rakan-rakan di luar sana sudah bersedia dengan buku teks, buku rujukan, buku catatan dan alat tulisnya. Dengan segala hormatnya, kami mempersilakan Ustazah Anisah untuk naik ke konti bagi meneruskan kelas PTPR kita pada hari ini. Dipersilakan Ustazah. Untuk makluman, Ustazah Anisah merupakan penulis modul pendidikan. Jadi, tanpa melengahkan masa, kita jemput Ustazah Anisah untuk meneruskan kelas pada hari ini. Jom kita panggil Ustazah. Ustazah. Oh, Ustazah. Okey, terima kasih saudari moderator. Dia nak 2 hikmah. Hikmah ni tahu tak apa dia ni? Ain hikmah. Apa dia hikmah? Maksud hikmah? Ada dah orang mengaku sebenarnya saya punya kertas Ya maksudnya tu. Allah, berkatilah umatku di waktu paginya. Ya, ini adalah perkahwinan berikut. Dalam PSA tak payah salin ni. Buat kepala jawapan ni. Maksud perkahwinan. Lepas tu buat jawapan. Penglibatan beliau secara aktif dalam inovasi dan penghasilan bahan-bahan inovasi bermula pada tahun 2005 apabila Ustazah Anisah mula berjinak-jinak membuat kajian tindakan sehingga berjaya dinobatkan sebagai pembentang terbaik kajian tindakan negeri Perak di Bristol Hotel Kuala Lumpur dengan fokus kajian berkaitan hukum bacaan mat dalam tajwid Al-Quran. Aktiviti ini kemudiannya diteruskan lagi pada tahun berikutnya dengan memfokuskan kepada bidang tulisan Jawi yang juga melayakkan beliau untuk membentangkannya di peringkat negeri Perak. Seterusnya menjadi pemangkin kepada beliau untuk berjinak-jinak pula dengan pertandingan inovasi anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Hadis perlu kita fahami, perlu dalami dan perlu hayati. 4 hadis sukatan, 4 hadis satunya thayyib, isi tersurat makanlah yang pas dan 4 tiba. Jauhkan musibah yang menimpa. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin. Ku sangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kala basah huluk lian, bubar hubungan suami isteri. Kala itu bubar perkahwinan, lafaz kala diucap oleh suami. Fasah bubar perkahwinan oleh hakim kerana Sebagai latihan pengukuhan selain menggunakan quizzes, Padlet, Kahoot dan sebagainya, saya suka menggunakan word wall kerana ianya bersifat interaktif dengan murid seolah-olah mereka sedang bermain game bukan belajar. Okey, ini antara word wall yang saya hasilkan. Tengok ada macam permainan, ada macam teka silang kata, ada yang jenis main ketuk-ketuk tu, ada yang macam Pac-Man tu. Macam kapal terbang ada, yang suaikan ada, yang hangman tu macam kita main gantung tu kan. Teka-teka masa kecil tu kita pernah main gantung. Ni contohnya. Ini permainan macam game Pac-Man lah. Maksudnya soalan di bawah tu mewakafkan rumah untuk pusat penjagaan anak-anak yatim. Katakan jawapan dia kalau salah, maka nyawa dari 3, hilanglah 1.
Kalau betul, bila betul dia boleh masuk ke level kalau betul boleh masuk level yang berikutnya lah. Contohnya kita baca soalan dia kat bawah tu kan, Maimunah menggadaikan gelang emas kepada bank bagi mendapatkan pinjaman. Dia akan cari jawapan. Tapi kalau dia jumpa dengan hantu tu, maka bila jumpa dengan hantu tu, maka habislah, tamatlah. Jadi tak dapatlah ke game seterusnya. Ini contoh yang ketuk-ketuk tu pula kan. Ketuk rukun akad yang betul. Ini untuk menguji pelajar tu sama ada dia ingat ke tak rukun akad. Dia kalau tak ada, dia boleh pergi game seterusnya. Ni contohnya ni, macam mana syurga dan neraka telah wujud sebelum menjadikan makhluk. Ni pendapat siapa? Dia kena cari pendapat siapa kan. Banyak sebenarnya game. Ini adalah rukun akad, rukun jual beli. Dia kena sesuaikan mana yang harganya, mana yang ijab kabulnya. Dan untuk pelajar yang tidak ada line, kita boleh download game ini dalam bentuk latihan macam ni. Jadi dia boleh buat dalam buku latihan lah. Kita boleh ambil gambar atau download dia. Ini contoh permainan hangman tadi. Jadi kalau tak boleh teka apa perkataan rukun iman pertama tu, kalau dia salah teka dia kena gantung. Salah jadi semua permainan ini kita boleh tengoklah dia punya analisis kat sini. Akhir kata dari saya yakin rakan-rakan guru telah melaksanakan pelbagai kaedah terbaik untuk anak-anak didik masing-masing. Syabas dan tahniah. Namun, apa yang perlu kita ingat, kaedah yang berkesan pada hari ini tidak semestinya berkesan pada masa akan datang. Yang penting, kenali anak-anak didik kita, cuba dan terus mencuba. Itulah hakikat tugas kita selagi bergelar seorang guru. Selamat berjuang. Semoga pencapaian beliau ini dapat dijadikan pembakar semangat pada guru-guru lain untuk mendidik anak bangsa, insya-Allah.